seterusnya memasuki pengenalan. Kami dari kumpulan 13 membentangkan tentang simptom-simptom rasuah dan bagaimana kita dapat mengetahuinya. Sebelum kita memasuki, marilah kita mengenali rasuah. Rasuah adalah perbuatan jenayah yang melibatkan individu yang menyalahgunakan tugas mereka untuk kepentingan pribadi. Yang melibatkan dua pihak, yaitu penerima dan pemberi. Rasuah bukan sahaja merosakkan integriti negara, tetapi juga memberikan kesan buruk terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, rasuah adalah salah satu isu terbesar yang sering diselidik di negara Malaysia. Rasuah boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti wang, hadiah, perkhidmatan, jawatan, diskaun, gaji atau bonus. Penyebaran rasuah ini boleh melibatkan sesiapa sahaja, tetapi kebiasaannya ia berkait rapat dengan pemusatan kuasa dalam kalangan pembuat keputusan, kurang ketulusan dalam pentadbiran kerajaan, kempen politik yang mahal, serta rangkaian pribadi. Salah satu simptom utama rasuah di tempat kerja adalah pekerja yang sengaja bekerja lewat walaupun beban kerja mereka berkurangan. Tindakan ini dilakukan untuk menonjolkan diri sebagai orang yang bertanggung jawab, sambil menyembunyikan jenayah yang mereka sedang lakukan. Selain itu, terdapat juga pekerja yang kerap bekerja seorang diri di kawasan yang tidak diawasi, terutamanya selepas waktu pejabat atau waktu rehat. Mereka sering terlibat dalam panggilan telefon yang panjang dan penuh kerahasiaan. Di samping itu, produktiviti yang rendah dan ketidakkonsistenan dalam menjalankan tugas juga menjadi simptom rasuah. Pekerja yang terlibat sering menangguhkan tugas yang sepatutnya boleh diselesaikan dalam masa yang singkat tanpa alasan yang munasabah. Ini menunjukkan bahawa mereka mungkin lebih fokus kepada urusan peribadi atau kegiatan yang tidak sah berbanding dengan tugas profesional mereka. Dan seterusnya, satu lagi simptom rasuah adalah hubungan yang terlalu rapat antara pegawai dan pembekal atau kontraktor tertentu. Dalam situasi ini, pegawai mungkin enggan berurusan dengan sesiapa selain pembekal atau kontraktor tertentu. Mereka sering mengadakan pertemuan sosial seperti makan bersama atau melancong ke luar negara dengan kontraktor tersebut. Hubungan sebegini menimbulkan persoalan tentang kemungkinan adanya perjanjian tidak sah yang berlaku di belakang tabir. Hubungan rapat antara pegawai dan pembekal ini juga menyebabkan penyalahgunaan kuasa, di mana keputusan yang sepatutnya dibuat secara objektif boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Aktiviti sosial yang berterusan antara pegawai dan kontraktor berpotensi menyembunyikan transaksi rasuah yang merosakkan ketulusan dalam proses pembuatan keputusan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad Fauzi Husin. Hubungan ini adalah salah satu petunjuk jelas mengenai penyalahgunaan kuasa yang memberi kesan buruk pada integriti organisasi. Selain itu, perubahan gaya hidup yang secara mendadak juga boleh menjadi salah satu faktor atau simptom-simptom terjadinya rasuah. Hal ini kerana tidak dapat dinafikan lagi tentang mengapa kita boleh menganggap yang individu tersebut telah terlibat dengan rasuah. Hal ini kerana sudah pasti kita akan membuatkan kita tertanya-tanya tentang harta atau benda yang individu tersebut memperolehi yang mana di luar kemampuannya secara tiba-tiba. Sebagai contoh, pekerja biasa ataupun penjawat awam yang mempunyai gaji yang mana gaji yang telah ditetapkan telah membeli ataupun mendapat sesuatu yang di luar kemampuannya. Sebagai contoh, membeli rumah banglo ataupun kereta mewah secara bayaran penuh ataupun cash yang mana telah membuatkan kita berasa ragu-ragu dan ini boleh didakwa dan dituduh kerana telah menerima rasuah. Selain itu, tekanan kerja dan kewangan juga boleh menjadi salah satu faktor atau simptom-simptom terjadinya rasuah. Mengapa? Kerana sesetengah orang akan beranggap yang kerja yang memenatkan tidak setimpal dengan gaji yang mereka diterima ataupun tanggungan yang sangat banyak yang mana gaji yang diterima oleh individu tersebut atau pekerja tersebut tidak mencukupi. Jadi, disebabkan terjadinya dua perkara ini, individu tersebut terpaksa mengambil jalan yang mudah untuk mendapatkan duit lebihan atau pendapatan lebihan dengan melakukan rasuah. Kerana rasuah merupakan salah satu
cara untuk mendapatkan wang lebihan yang sangat mudah, iaitu ia boleh didapati dengan cara menyalahgunakan kuasa ataupun pelbagai lagi cara. Salah satu simptom rasuah yang dapat dikenal pasti adalah pegawai tersebut terlibat dalam urusan-urusan lain dalam jabatan secara berlebihan. Hal ini bermaksud seorang pegawai tersebut melakukan tugas di luar bidang tugasnya, seperti meluluskan proses permohonan lesen atau tender sesuatu proyek. Hal ini melanggar arahan pihak atasan karena kerja ini dilakukan tanpa kelulusan. Hal ini menjadi satu peluang kepada pegawai untuk memanipulasi keputusan demi keuntungan pribadi. Tugasan yang dilakukan juga tidak mengikut prosedur yang betul, contohnya pembelian barang atau proyek dilakukan tanpa langkah yang sah. Hal ini menimbulkan satu keraguan kepada pegawai tersebut bahwa dia terlibat dalam kegiatan rasuah. Simptom yang seterusnya adalah pegawai mempunyai hubungan yang erat dengan pembekal atau kontraktor. Hubungan yang terlalu rapat ini akan menyebabkan pegawai hanya berurusan dengan satu kontraktor saja, bukan dengan kontraktor yang lain. Aktiviti sosial yang mencurigakan antara pegawai dengan kontraktor, seperti sering makan bersama atau melancong dengan kontraktor, yang boleh menyebabkan transaksi rasuah disembunyikan antara mereka berdua. Hubungan yang melebihi profesional ini menyebabkan keputusan dibuat untuk keuntungan pihak yang tertentu. Jika kontraktor hanya mahu berurusan dengan pegawai tersebut, ini menunjukkan pegawai itu mempunyai kuasa lebih dalam membuat keputusan. Keputusan pemberian kontrak atau proyek mungkin menguntungkan kontraktor yang rapat dengan pegawai dan mengabaikan kontraktor lain yang lebih layak untuk mendapatkan proyek tersebut. Bukan itu sahaja, simptom yang lain adalah pegawai tidak mahu ditukar ke tempat lain atau bahagian lain dalam sesuatu jabatan. Pegawai tersebut menolak pertukaran ke jabatan lain walaupun sudah lama bertugas. Keengganan ini menunjukkan mereka mahu mengekalkan peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tempo yang lama dalam jawatan membolehkan pegawai tersebut berhubung dengan pihak luar untuk faedah rasuah ataupun menjalankan kegiatan rasuah tanpa pengetahuan pihak atasan. Pegawai yang takut akan kenaikan pangkat atau perpindahan menunjukkan kurangnya peluang rasuah. Mereka lebih suka kekal di tempat yang kurang pengawasan untuk terus memanfaatkan kedudukan mereka bagi menjalankan kegiatan rasuah. Sikap mementingkan diri untuk kepentingan pribadi merupakan satu masalah yang besar kepada integriti organisasi dan masyarakat. Apabila seseorang individu, sama ada penjawat awam atau pihak berkepentingan menyalahgunakan kuasa untuk faedah pribadi, keluarga atau rekan-rekan, mereka mencemarkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang sepatutnya menjaga kepentingan umum. Contohnya, kajian terhadap responden PBT mencatatkan purata skor 3,16 berkaitan niat penjawat awam melakukan rasuah demi kepentingan diri, satu gambaran jelas tentang betapa seriusnya isu ini. Penyalahgunaan kuasa bukan sahaja melibatkan tindakan meluluskan proyek untuk syarikat yang memberikan keuntungan kepada individu tertentu, malah ia turut melibatkan penggunaan sumber awam untuk tujuan pribadi. Akibat keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan merit, proyek yang dilaksanakan sering gagal dan kepercayaan rakyat terhadap sektor awam semakin pudar. Seterusnya, kelemahan sahsia pribadi turut menjadi punca utama gejala rasuah. Kekurangan penghayatan nilai-nilai murni seperti kejujuran dan tanggung jawab mendorong individu untuk mengutamakan kepentingan diri tanpa memikirkan kesan buruk kepada orang lain. Kerakusan dan sikap tamak menjadikan individu bertindak mengikut nafsu tanpa memikirkan lebih memburukkan keadaan. Kelemahan pegangan agama menyebabkan mereka hilang pedoman dalam menjalankan tugas sebagai contoh, seorang pegawai di pejabat tanah dan galian pahang menerima suapan Rp1.500 untuk melindungi kegiatan haram kuari. Ini membuktikan bahwa kelemahan nilai dalam dalaman individu memberikan kesan buruk kepada sistem pentadbiran. Penyalahgunaan kuasa juga seringkali melibatkan pegawai tinggi dan politikus yang menggunakan kedudukan mereka untuk gunakan pribadi, amalan pilih kasih
dan ketidakadilan ini melumpuhkan produktiviti organisasi serta menimbulkan ketidakpuasan dalam kalangan rakyat. Penyalahgunaan kuasa ini tidak hanya berlaku dalam sektor pentadbiran, tetapi juga dalam bidang lain seperti pendidikan dan sukan, di mana peluang dan keputusan dimanipulasi demi faedah golongan tertentu. Sebagai contoh, Presiden Ferdinand Marcos di Filipina terlibat dalam rasuah besar-besaran sehingga menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi negara. Kesimpulannya, sikap mementingkan diri, kelemahan sasiah dan penyalahgunaan kuasa membawa kesan buruk yang serius kepada organisasi, masyarakat dan negara. Seterusnya adalah salah satu simptom yang kita boleh tengok adalah tidak melihat diri mereka sebagai penjenayah. Mereka ni merasakan diri mereka ni terperangkap dalam keadaan yang salah. Jadi bila diorang rasa macam ni, diorang akan buat rasuah dan tidak rasa diri diorang ni sebagai penjenayah. Jadi seterusnya, budaya setempat yang tidak memandang serius terhadap budaya rasuah. Bila budaya setempat fikir macam ni, dia rasa dianggap seperti perkara yang biasa saja. Jadi, bila perasuah-perasuah ni buat rasuah, diorang tidak merasakan keadaan diorang tu dalam keadaan yang salah. Dan seterusnya adalah sering menganggap diri dalam keadaan terhimpit untuk teruskan hidup. Bila kekurangan gaji atau pendapatan, mereka akan sanggup untuk melakukan rasuah sebab mereka menganggap diri diorang dalam keadaan terhimpit untuk teruskan hidup. Seterusnya adalah sikap mementingkan diri sendiri. Contohnya adalah tidak mementingkan kepentingan umum. Mereka ni lebih mengutamakan kepentingan peribadi, isteri, rakan dan ahli keluarga yang terdekat. Dan seterusnya adalah menyalahgunakan kuasa atau kedudukan. Bila seseorang ni perasuah ni mempunyai kedudukan kuasa yang tinggi, dia boleh bebas melakukan apa saja tanpa ada halangan pun. Dan adalah seterusnya menggunakan sumber awam untuk kepentingan peribadi. Diorang ni, bila diorang tidak mementingkan kepentingan umum, diorang sanggup menggunakan sumber awam untuk kepentingan peribadi diorang sendiri je. Secara kesimpulannya, simptom rasuah pada seseorang ini boleh diketahui dengan banyak cara seperti perubahan gaya hidup secara tiba-tiba, ada hubungan erat yang dengan pembekal dan juga seperti pelaku yang tidak melihat diri mereka ni sebagai penjenayah. Apabila perbuatan rasuah ni selalu diamalkan dalam kalangan masyarakat, sesebuah negara tu boleh rosak dan hancur sebabkan masyarakat menganggap rasuah ni sebagai perkara yang biasa ya. Jadi, dengan itu, amalan rasuah ni tidak boleh dipandang rendah sebab ia akan memberikan kesan negatif terhadap kemajuan sosial, ekonomi maupun politik sesebuah negara. Sekian saja daripada kami. Sekian, terima kasih.